Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua warga SMK Jerlun. Selamat datang ke PSS Helikonia. Okay, saya Puan Faridah binti Harun, Guru Penyelaras Media SMK Jerlun. Okay, pada hari ini saya akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan IQ Nilam. Okay, sebelum saya memberi taklimat tentang IQ Nilam, lebih baik saya terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Nilam. Nilam merupakan nadi ilmu amalan membaca yang merupakan penggabungan atau adunan kesemua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberikan pengiktirafan yang sesuai. Jadi anak-anak pelajar semua telah tahu bahawa Nilam ini merupakan komponen penting dalam PAJSK di mana kita akan berikan penarafan 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang atau 5 bintang dan pencapaian sama ada peringkat kebangsaan, negeri dalam daerah ataupun sekolah. Jadi kalau sampai tahap 1 bintang dia ada markah untuk PAJSK. Okey. Jadi ini adalah mata ganjaran yang diberikan di peringkat sekolah menengah ya. Jadi Nilam ini penting dalam PAJSK masing-masing. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Nilam? Okey, pada tahun ini kerajaan telah memperkenalkan sistem IQ Nilam. Okey, sistem IQ Nilam ini merupakan nilam yang di-log masuk secara online ya, melalui internet, iaitu anak-anak pelajar akan masuk ke dalam sistem IQ Nilam ini dengan menggunakan ID Delima. Okey, kenapakah sistem IQ Nilam ini diperkenalkan oleh kerajaan? Okey, ini adalah kerana kita tahu semua kita masih lagi berada dalam PKPP, iaitu belum lagi boleh bersemuka. Walaupun belum lagi boleh bersemuka, nilam juga perlu dilaksanakan. Jadi apabila anak-anak membaca di rumah dan isilah bahan bacaan tersebut di dalam sistem IQ Nilam ini. Okey, jadi di sini cikgu akan terangkan cara-cara untuk merekodkan IQ Nilam. Okey, yang pertama anak-anak perlu menaip IQ Nilam. Okey, tengok di sini type IQ Nilam pada mana? Pada Google. Okey, pada Google sama ada di handset ataupun di laptop masing-masing. Okey, type IQ Nilam. Okey, akan keluar paparan seperti ini. Pilihlah IQ Nilam KPM. Okey, IQ Nilam KPM. Okey. Okey. Bila dah pilih IQ Nilam KPM, dia akan keluarkan paparan sistem IQ Nilam. Okey, paparan seperti ini akan keluar dalam skrin handset ataupun laptop masing-masing. Itu sistem IQ Nilam. Okey, jadi anak-anak perlu masuk ke dalam sistem IQ Nilam di sini. Okey, sign in with Delima. Okey, jadi log masuk menggunakan ID Delima. Okey. Jadi akan keluar seperti ini. Katakanlah dalam handphone ataupun komputer anak-anak tidak ada lagi ID Delima, masa perlu tambah dekat add account di sini. Okey. Okey. Jadi dia akan keluar seperti ini. Letakkan ID Delima anda di sini. Okey, katakanlah anda terlupa bahawa ID Delima, boleh dapatkan ID Delima anda melalui Cikgu Suharni ataupun saya sendiri. Okey ya, bila dah type address ID Delima di sini, masukkan password. Okey, password ni sama saja untuk semua pelajar, iaitu Jerlun@123. Okey. Bila dah anda laksanakan
ataupun masuk melalui ID delima ini. Okey, kalau tak ada masalah apa, dia akan keluar paparan IQ Nilam seperti ini. Okey, jadi anak-anak pelajar boleh lihat pada paparan ini contoh yang cikgu dah masukkan, iaitu nama dah siap ditulis di sini, Nur Nadia Kristina binti Muhammad Rashidi. Okey, kelas 2 Arif. Okey, semua dah ada di sini. Okey ya. Di sini lihat pada borang maklumat bacaan murid. Okey, yang perlu anak-anak isi adalah nama buku, itu nama judul atau tajuk bacaan. Okey, kemudian type kat sini ya, nama buku atau tajuk bacaan. Kemudian pilih bahasa, sama ada bahasa Melayu. Type di sini ya, bahasa. Okey, kemudian tahun terbitan. Di sini, bilakah diterbitkan buku tersebut. Kemudian nama pengarang. Okey, siapa yang menulis buku tersebut. Okey, kemudian lihat kepada bahagian B, jenis bacaan. Okey, jenis bacaan di sini. Sama ada kalau buku novel, buku cerita, okey, itu kita panggil buku fiction. Okey, buku fiction. Kalau buku cerita, buku novel dan sebagainya. Kalau bukan buku fiction, maksudnya buku yang bukan buku cerita. Okey, bukan buku, maksudnya sekejap cikgu terang apa yang dikatakan bukan buku. Okey, kemudian kalau bahan digital, iaitu ini awak baca di dalam internet, dapatkan dia punya address URL dia. Okey, ini bahagian-bahagian ini wajib diisi oleh anak-anak pelajar ya. Okey, ini cikgu tunjuk contoh di mana cikgu dah masukkan. Okey, nama buku iaitu Sendirilah di Aidilfitri. Pilihan bahasa Melayu tahun terbit 2010. Okey, pengarang Aiman Sarah, penerbit Blink ya. Jadi ini semua ya, bahan ini semua ini ada pada buku yang dibaca. Okey, tadi cikgu kata bukan buku. Jadi kalau katalah anda membaca bahan bukan buku, ini bahannya jurnal, laporan, majalah, risalah, brosur, artikel, rencana, peta, cerpen. Cerpen ini bukan novel lah, cerpen yang sehelai-sehelai atau baca dalam majalah tu ya. Kit pembelajaran, bahan bantu belajar, CD, katalog, manual pengguna, buku skrip. Jadi kalau baca buku skrip yang dilaksanakan pun dikira sebagai bahan bacaan. Okey, carta yang ada ditampal di sekolah ke, carta yang jumpa di mana-mana pun dijadikan bahan bacaan. Okey, poster pun sama. Juga kita masukkan dalam bahan bacaan, bukan buku. Semuanya boleh dimasukkan dalam nilam. Okey ya. Bila dah isi dah di sini semua dah lengkap isi, awak pergi kepada yang seterusnya, C, rumusan. Okey. Jadi rumusan perlu dilaksanakan oleh semua pelajar. Bahagian ini wajib dilaksanakan ya, rumusan. Itu tuliskanlah rumusan ceringkas bahan tersebut menceritakan tentang apa. Ini wajib dilaksanakan. Bahagian ini semua wajib dilaksanakan. Okey, kemudian D, aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan ni rumusan memang wajib. Dah diletakkan siap-siap dah. Okey, ditikkan siap-siap dah rumusan. Jadi katakanlah dalam bacaan tersebut anda melakukan aktiviti pengayaan yang lain. Contoh melukis ke. Okey, anda melukis poster ke, mengeja daripada bahan bacaan tersebut. Okey, membuat lakonan, bercerita ataupun mendeklamasikan sajak daripada bahan bacaan tersebut. Okey, ataupun memberi komen, membuat catatan. Jadi bolehkan klik di sini. Okey, kalau anda buat aktiviti lain-lain boleh klik di sini. Okey, di sini awak klikkan dan tulislah apa aktiviti lain yang telah anda laksanakan. Okey, bila dah selesai bahagian A, B, C, D ni, okey, anda mesti klik dekat bahagian simpan di sini. Okey, mesti klik bahagian simpan di sini untuk kita simpan data bahan bacaan kita. Okey. Bila dah klik, dia akan keluar seperti ini, tahniah. Okey, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, jadi tekan OK. Okey, tekan OK. Okey, jadi
secara automatik bacaan anda, penulisan nilam anda telah direkodkan di dalam sistem IQ Nilam. Jadi kalau awak refresh balik, tengok balik, buka balik dalam sistem IQ Nilam ini, awak boleh lihat berapakah buku yang telah awak baca, bahan bukan buku yang telah awak baca dan jumlah keseluruhan bacaan awak. Jadi awak boleh semak di sini dan cikgu pun boleh semak berapakah bacaan awak. Okey ya. Jadi senang saja kan nak isi dalam sistem IQ Nilam ini. Hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Jadi tidak ada alasan lagi untuk anda menulis di dalam Nilam. Okey. Sekian, terima kasih. Selamat membaca dan selamat menulis di dalam sistem IQ Nilam. Okey, sekian. Terima kasih.